السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا بفتوى العارفين وارزقنا فهم النبيين وزدنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين. Amin. Saya tak tahu sama ada tadi saya open ke tidak tadi mic tu. Tak apa, saya ulang balik firmanullah. Ini adalah sambungan daripada ayat yang ke-61 suratul Baqarah. Ini sambungan makna bahagian yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhuribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Zalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Jadi kita lihat terus pada tadabbur. Sebab apabila kita lihat tadabbur, kita akan kembali balik pada ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kenistaan dan juga kehinaan yang menimpa. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawasanya kaum Bani Israel ditimpa dengan kenistaan, maknanya kehinaan. Wal maskanah itu adalah kepapaan ataupun kemiskinan. Nista itu kehinaan, maskanah adalah kemiskinan. Walaupun begitu, sebagian ulama menyatakan zillah adalah kehinaan yang jauh lebih hina. Begitu. Maknanya nista itu adalah sesuatu kehinaan yang sungguh dalam sehingga diingati sepanjangnya masa, sepanjang zaman selagi mana tak kiamat. Itu maksud dia. Nista itu kembali zillah. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan bahawasanya Bani Israel pernah diingati sampai bila-bila sebagai golongan yang zillah sampai hari kiamat. Begitu juga adalah maskanah, kehinaan. Sebagian lagi kata ulama adalah kepapaan ataupun miskin. Sebagian lagi kata ulama maksudnya adalah orang-orang Yahudi ini tak pernah merasai mereka cukup ataupun mereka telah kaya, tetapi mereka merasai mereka sentiasa miskin. Oleh kerana itu sentiasa mereka akan dengan istidraj, itu kekufuran mereka untuk membina dunia ini. Dan ini tidak lain melainkan kembali balik firmanullah, dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan juga kepapaan. Itulah kembali balik pada zillah wal maskanah. Itu yang pertama. Yang kedua, secara zahir yang saya sebut tadi adalah kembali balik pada dasar ayat. Dasar ayat ni membawa kepada kemujizatan Quran. Maknanya orang Yahudi hari ini dia kembali balik zillah wal maskanah. Itu yang perlu kita ketahui. Yang kedua adalah praktikal yang berlaku. Sebahagian ulama-ulama mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk mengeluarkan cukai dan diberi kepada umat Islam kalau mereka berada dalam tanah wilayah jajahan Islam. Seperti mana disebutkan di sini, merujuk kepada nasib mereka yang hidup dalam keadaan hina di bawah kekuasaan umat lain, di mana mereka harus membayar jizyah dengan patuh. Maknanya mau tak mau, kalau mereka nak hidup aman, baik bayar zakat, bayar cukai. Seperti mana contoh, sewaktunya Islam telah kuat di Madinah sehingga orang Yahudi tidak berani untuk memijak kita lagi. Itu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala perintah bagi umat Islam, maka kutiplah cukai daripada mereka. Sekiranya mereka enggan, maka halaulah mereka daripada bumi Madinah. Mengapa agaknya? Kerana Madinah bukan milik mereka. Thayyibah bukannya untuk orang Bani Israel. Orang Bani Israel di mana? Orang Bani Israel tu tanahnya dulu itu di padang teh sana. Allah Subhanahu Wa Taala perintah mereka masuk ke Palestin, tapi mereka semuanya keluar balik pada Palestin setelah Allah memberi Palestin tu mereka. Maka ini tidak lain mereka adalah kenistaan dan juga kehinaan buat mereka. Jadi bila datang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala perintah mereka untuk mengeluarkan cukai kepada kita. Itu ada dalam surah Taubah. Itu salah satu praktikal pada zaman Rasulullah berlaku begitu. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kehinaan ini sebagai hukuman kepada mereka akibat kekufuran dan keingkaran mereka terhadap ajaran para nabi. Maksudnya di sini itu yang saya sebutkan tadi, kalimat zillah itu kehinaannya sampai hari kiamat. Oleh kerana itulah mana-mana saja umat yang mereka duduk di dalamnya, selagi mana umat itu beriman, diperintah mereka bayar cukai. Sehinggalah Rasulullah
diutus, kemudian Nabi pun hijrah, kemudian mereka pun berada di Madinah. Kemudian amalan ini masih diteruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya zillah sampai hari kiamat. Tapi hari ini berbeza pula. Kita yang Islam pula kena bawa keluar dan beri pula cukai pada yang bukan Islam. Dia dah terbalik situ. Kerana apa? Iqra' yang memulai keluarkan cukai adalah bukan daripada Islam. Itu yang perlu kita ketahui, sebab Nabi kata cukai bermula daripada orang-orang bukan Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kata bahawasanya la jizyah alal Islam, tidak adanya cukai atas orang Islam, kata Rasul. Itu yang kata Rasulullah. Nanti Nabi Isa alaihi wasallam bila dia dah zahir, dia dah turun, maka antara yang dia batalkan, yang dia musnahkan adalah cukai. Itu yang perlu kita ketahui. Mau tak mau, hendaklah kita ketahui bahawasanya itu yang disabda oleh Rasulullah. Itulah Isa Ibn Maryam akan menghapuskan cukai di seluruh dunia ni. Kerana cukai itu bukan datang daripada Allah untuk orang Islam, kerana orang Islam bayar zakat. Itu disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut oleh juga oleh ulama-ulama kita. Kehinaan ini berterusan tidak kira di mana mereka berada dan siapa yang bersua dengan mereka ataupun menghina mereka. Ini menunjukkan bahawasanya orang Yahudi akan sentiasa dihina mana saja mereka berada sampai hari kini, sampai hari kiamat. Itu. Dan siapa yang menyebabkan berlaku begitu? Jawapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau mereka Islam beriman, tak ada kaitan lagi lah mereka termasuk ayat zillah wal maskanah ini. Kerana apa? Mereka kembali lah orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, murka Allah pada ayat waba'u bighadabin minallah. Itu kalau kita lihat pada terjemahan yang di sini, yang demikian itu adalah disebabkan mereka dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya adalah menggambarkan betapa dahsyatnya akibat yang mereka hadapi kerana keingkaran mereka. Murka Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar satu balasan di dunia, tetapi membawa kepada penderitaan di akhirat. Itu maksudnya waba'u bighadabin minallah. Seperti mana kita lihat orang Yahudi, salah satu contohnya orang Yahudi hari ini, Israel hari ini, ataupun di mana saja mereka berada. Mereka ada tempat, mereka ada kehidupan, mereka ada kekayaan, mereka ada harta benda, mereka ada kemahiran, mereka ada kepakaran, mereka ada teknologi, macam-macam kita dapat. Tapi semua adalah istidraj, itu semua atas murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di atas dunia, ya mereka selamat, tapi di akhirat mereka menderita. Kerana apa yang menyebabkan mereka menderita? Allah Subhanahu Wa Taala jua, bukannya siapa pun. Dan kalimah dalam Quran itu disebut ba'u. Mana ba'u digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membawa kepada sesuatu yang buruk. Dalam kes ini murka Allah Subhanahu Wa Taala yang menimpa mereka secara berterusan. Tu yang saya sebut tadi adalah berterusan sampai hari kiamat. Murka ini adalah akibat dari tindakan mereka yang melampaui batas, menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan membunuh nabi-nabi yang diutus untuk memberi petunjuk kepada mereka. Waba'u bighadabin minallah zalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, masuk menolak kufur kerana menolak, kaedahnya begitu. Selain pada itu, kerana dah kufur, mereka pun membunuh para nabi-nabi. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak ada satu dosa yang sangat besar melainkan apabila satu kaum membunuh nabi mereka sendiri. Satu dosa yang sangat besar, kata Rasulullah SAW. Seperti mana yang setulis nombor 3 ini, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga membunuh nabi-nabi. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya kaum ini ditimpa kemurkaan kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan membunuh para nabi tanpa alasannya benar. Tindakan ini menunjukkan puncak kezaliman mereka, di mana mereka tidak sekadar menolak ajaran yang benar, tapi bertindak lebih jauh dengan membunuh para nabi yang merupakan utusan langsung pada Allah. Oleh kerana itulah mereka pun membunuhnya. Mengapa? Kerana mereka menolak utusan-utusan Allah tadi, nabi-nabi, rasul-rasul. Itulah maksudnya mereka mengingkari, mengkufuri, menolak ayat-ayat Allah. Maksudnya nabi, rasul itu termasuk ayat-ayat Allah. Kerana apa? Mereka membawa risalah. Risalah tu wahyu. Mereka bacakan dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka menolaknya.
Bila Nabi itu baca lagi, mereka pun dah tak suka. Akhirnya mereka pun tangkap dan mereka bunuh. Dan kalimah wa yaqtuluna an-nabiyyi nabi ghairi haq bukan menunjukkan mereka bunuh seorang, dua orang, tapi satu jumlah yang sungguh ramai. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus buat mereka 70 orang nabi di kalangan Bani Israel, berpuluh ribu juga mereka membunuhnya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa maksudnya? Disebabkan mereka menolak itu bukan nabi, itu pendusta, padahal itu hakikatnya adalah nabi. Mereka membunuhnya sehinggalah mereka buat satu ajaran, tapi mereka kata hadza min indillah, ini ajarannya, agama datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah ajaran itu berterusan sampai Nabi SAW diutus. Apa maksud ajarannya? Ajarannya mereka mengatakan Allah mengutus buat kami Nabi Musa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengutus Nabi Rasul yang lain kepada kami. Apa maksudnya? Oleh kerana itulah pada hakikatnya nenek moyang mereka telah terlebih dahulu membunuh sampai kepada mereka, kata Allah tak utus. Padahal Allah telah utus dan membunuh para nabi-nabi di kalangan nenek moyang mereka, sehinggalah zillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabi minallah, berterusan daripada nenek moyang sampailah zaman mereka. Sampai hari inilah Yahudi itu kita sebut sebagai Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Bukan kita menyebut demikian, mereka Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu melaknat mereka. Begitu kaedah. Seperti mana kita baca ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, yang kau laknat, itu adalah Yahudi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sifat sombong dan juga angkuh. Makna perbuatan menolak kebenaran dan juga membunuh nabi-nabi adalah menzahirkan, itu masuk manifestasi, maknanya menzahirkan, makna buat-buat sungguh. Dan itu menunjukkan mereka telah menzahirkan, makna memperlihatkan sifat sombong, takabur secara jelas. Itu maksudnya. Yang mana sangat dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makna membunuh. Membunuh di sini kata Abdullah bin Abbas, bukan membunuh dengan cara memanahnya daripada jauh macam kita hari ini tembak daripada jauh, tembak kepala tu daripada jauh. Tapi yang dimaksudkan adalah mereka menangkapnya, menyiksanya, lalu membunuhnya Nabi. Walaupun kita ada orang bertanya, bukankah Nabi itu dalam pemeliharaan Allah, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyelamatkan Nabi tadi sehingga Nabi itu dibunuh oleh kaumnya sendiri? Tidak lain, para Nabi juga adalah uswatun hasanah. Para Nabi juga diuji oleh Allah sampai mereka dibunuh. Lalu oleh kerana itu, bukan Nabi, bukan Rasul, yang mukmin Islam juga diuji, ada di antara mereka juga dibunuh. Itu adalah takdir Allah atau ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh Allah Subhanahu Wa Taala mengutus buat kita seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi Muhammad, yang lengkap, yang sempurna sifat dan rasa dia. Apa maksudnya? Contoh, Rasulullah nak cerita kepada kita sabar atas penyakit. Nabi pun diuji. Allah Subhanahu Wa Taala beri penyakit pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa penyakit yang Nabi terima? Penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berada pada tempat pernafasan Rasulullah. Itu kata Rasulullah. Nabi terasa sungguh kerana Nabi pernah diracun. Sahabat Nabi tempat pernafasannya putus, mati. Rasulullah pun putus, tapi Rasulullah hidup, masih dipelihara oleh Allah. Tapi Nabi rasa sakit. Seperti mana contoh Rasulullah diuji oleh Allah sehingga Nabi pun datang uzur. Uzur maksudnya solat sampai solat orang yang uzur, duduk. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji Rasul kita sehingga Nabi pun solat duduk, tak boleh berdiri kerana sakit. Uzur Nabi. Apa maksudnya? Lalu Nabi pun mengajar kita, apabila di antara kamu pun tak mampu, dia sakit, dia uzur, maka solatlah dalam keadaan duduk. Kalau dia tak mampu, kalau tak mampu juga solat dalam keadaan berbaring. Tapi Nabi tak kata gugur solat dia. Jadi apa maksudnya? Walaupun kerana begitu, seseorang hamba boleh ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan berbaring sekalipun. Lalu Rasulullah diuji oleh Allah sampai peringkat begitu solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan macam-macam lagi ujian sakit. Allah Subhanahu Wa Taala uji Rasul kita. Jangan kita beranggapan Nabi ni sihat. Seperti mana sebagian orang mengatakan Nabi tak pernah sakit. Tidak, Nabi SAW orang yang diuji Allah sakit juga. Nabi pun pernah juga sakit kepala, sangat-sangat sakit. Nabi juga demam. Demam Nabi sangat-sangat berat. Sangat-sangat panas. Tak sama macam kita. Itu yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau orang kata bahawasanya Nabi tak pernah sakit, Nabi sihat sebab pemakanan Nabi. Ya, Nabi juga diuji sakit. Jauh daripada sakitnya kita.
Itu dia kena tahu juga tu. Sebab apa? Itulah uswatun hasanah. Kalau sekiranya Rasulullah SAW tak diuji sakit, macam mana Nabi nak cerita sakit tu? Macam mana nak sabar pada sakit? Itu yang perlu kita tahu tentang Rasulullah SAW. Lalu Bani Israel dia sombong ni semua. Dia sombong apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengutusnya iaitu para nabi rasul, sehingga bagi mereka nabi rasul tidak lain adalah pendusta aja. Kami boleh hidup tanpa nabi, tanpa rasul. Bahkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kami nabi rasul, kami akan jadi kaya raya, bukannya apa-apa kedana. Tapi mereka kena tahu itulah hukuman buat mereka, keturunan mereka, selagi mana mereka tak kembali pada Allah dan rasul yang diutus dengan jalan yang sebenarnya. Itulah zillah wal maskanah. Yang kelima, durhaka dan juga melampaui batas. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya tidak lain Allah Subhanahu Wa Taala murka pada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala pun menghina mereka, tidak lain disebabkan daripada perbuatan yang mereka telah lakukan itu. Apa yang mereka lakukan? Antaranya adalah mereka tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepatutnya mereka syukur atas apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, kerana mana wasalwa itu menyihatkan mereka, mana wasalwa memanjangkan usia mereka, dan tak adanya diceritakan mereka makan dan sakit kerana mana wasalwa. Tidak ada. Lalu oleh kerana mereka tidak bersyukur menunjukkan bahawa mereka tak ikut Nabi Musa seperti mana yang kita baca sebelum ni. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami sekali-kali tidak akan beriman sehinggalah kami nak tengok Allah dengan dua mata kami. Itu dah termasuk. Jadi itulah sebahagian daripada antara orang-orang Yahudi yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tak kata semua, tapi sebahagian besarnya itu. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun adalah sebahagian besar di antara mereka telah durhaka dan juga melampaui batas. Yakni maksud durhaka ini merujuk kepada tindakan mereka yang menentang perintah Allah. Apa yang mereka tentang? Keutusan para nabi, para rasul. Mereka tidak mahu nabi, mereka tak mahu rasul. Lalu mereka membunuhnya. Itu salah satu mereka telah menentang perintah Allah yang terbesar. Dan begitu juga mereka melampaui batas merujuk kepada tindakan mereka melampaui had-had yang ditetapkan oleh syariah. Maknanya hukum hakam pada zaman Bani Israel yang terdahulu, antaranya adalah yakni mereka juga diperintah salat 2 kali sehari semalam. Mereka juga diperintah untuk puasa Ramadan, tapi mereka enggan dan meninggalkannya. Dan termasuk juga mereka membunuh sesama mereka selain pada Nabi Rasul. Itu pada kisah dalam Quran di mana orang Yahudi membunuh di antara mereka, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi Musa untuk menyembelih seekor lembu untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Itu salah satunya dengan cara merompak, mencuri. Itu juga yang dilakukan oleh Bani Israel, dan tidak lain itulah perintah yang mana ditetapkan pada syariah hukum untuk mereka yang mereka langgar. Itu maksudnya durhaka dan juga kanu ya'tadun, untuk menampung batas. Dan kesimpulan tadabbur, ayat ini memberi kita satu pengajaran yang mendalam tentang akibat buruk bagi mereka yang ingkar pada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kepada mereka melalui nabi rasul yang diutus tu, dan menolaknya kebenaran termasuk dengan apa yang disampaikan oleh nabi dan juga rasul. Kaum Bani Israel dijadikan contoh dalam Al-Quran sebagai kaum yang mendapat nikmat dan juga hidayah, tapi mereka angkuh dan durhaka. Mereka ditimpa kehinaan dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai bila? Selama-lamanya, sampai hari kiamat. Itu kata Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang-orang Yahudi yang dilaknat itu, yakni orang yang menolak Rasulullah pun termasuk juga, seperti mana nenek moyang mereka juga menolak. Sehinggalah orang Yahudi pun nak membunuh Rasul dengan cara meracun Rasul. Sahabat Rasulullah mati kerana racun tu. Rasulullah SAW tahan lagi, tapi Nabi sakit. Siapa yang meracun Rasul? Yahudi. Begitu juga siapa yang pernah menyihir Nabi? Yahudi juga. Mana oleh kerana itulah Rasulullah mengajar kita bagaimana nak keluar daripada sihir. Sebab Rasulullah dah kena sihir dan Nabi pun diselamatkan oleh Allah pada sihir. Tapi wajar kita bagaimana nak keluar pada sihir. Begitu juga Rasulullah SAW diuji sakit, sangat sakit, terkena racun. Sebab racun ini antara pati bagi semuanya penyakit. Sehingga hampir-hampir saja orang susah nak menjumpai penawar akan racun itu sendiri. Sangat-sangat sukar. Itulah dinamai sebagai racun.
Oleh kerana itulah Rasulullah SAW pernah diuji dengan sakit yang sangat sakit kerana racun itu. Lalu Rasulullah SAW mengajar kita, sampaikan kepada kita. Cuma kita lihat siapa yang meracun Nabi dengan tujuan membunuh Nabi. Yahudi juga. Lalu Rasulullah berkhutbah di hadapan mereka. Wahai kamu orang yang dilaknat oleh Allah melalui lidahnya Nabi Daud, lidahnya Nabi Isa ibn Maryam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata dilaknatnya akan Bani Israel dengan lisannya, lidahnya Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Mengapa? Disebabkan seperti mana ayat ni juga. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, sehingga ada je Nabi, ada Rasul yang nak bunuh. Dan kita mengetahui salah satunya Nabi Rasul yang mereka cari untuk bunuh adalah Nabi Isa alaihi wasallam. Tapi Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, lalu mereka membunuh orang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Lalu apa maksudnya di sini? Pada zaman Nabi Isa pun mereka nak bunuh. Nenek moyang mereka dulu pun tangkap dan bunuh Nabi-Nabi. Nabi kita Rasulullah SAW mungkin mereka tak berani nak menangkap, cuma bagi Nabi racun. Jadi apa maksudnya? Inilah kezaliman, inilah antara perbuatan-perbuatan buruk mereka sehinggalah hari kiamat. Itu yang dikaitkan juga zillah wal maskanah sampai hari kiamat. Maka yang kita lihat Yahudi hari ini, itulah dia. Itulah dia. Sehingga kita tidak akan pernah nak bersahabat dengan mereka. Kerana apa? Kerana itulah keadaan mereka yang disfirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Sehingga kita tidak perlu mengetahui siapa Yahudi melalui video, media. Cukup dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala kita dah mengetahui siapakah Yahudi sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabin nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakallahu khairan.